Untuk 14.4 kita akan belajar tentang isu kesihatan sistem otot rangka manusia. Jadi kita akan belajar tentang beberapa penyakit. Pertama kita akan belajar tentang penyakit osteoporosis, kedua tentang osteomalacia, ketiga tentang arthritis dan keempat tentang skoliosis. Jadi osteoporosis, osteo ni maksudnya adalah tulang. Osteosel, sel tulang. Poros ni, porosis poro ni dia adalah berliang besar, liang-liang. Ini adalah tulang yang normal. Tapi kalau dengan orang yang osteoporosis, liang ni akan lebih besar. Jadi osteoporosis ni adalah sejenis penyakit yang dicirikan oleh tulang yang lemah dan mudah patah. Kenapa? Apa yang berlaku apabila usia semakin meningkat, kadar kehilangan kalsium daripada tulang lebih tinggi berbanding kadar penyerapan kalsium. Jadi kenapa tulang kita tu menjadi kuat, menjadi padat kerana penyerapan kalsium ke dalam tulang. Jadi bila usia semakin meningkat, kalsium ni, kadar kehilangan kalsium ni lebih tinggi. Menyebabkan tulang ni ketepatan dia semakin berkurang. Apa faktor kepada berlakunya osteoporosis? Pertama, kerana kurang bersenam. Jika kita mengamalkan senaman yang kerap dan betul, kita akan dapat menambahkan kepadatan tulang. Jadi kita akan mengurangkan risiko terkena osteoporosis ketika semakin berusia. Kemudian yang kedua, kerana kurang pengambilan kalsium, fosforus dan vitamin D. Dan osteoporosis ni biasanya lazim berlaku dalam kalangan wanita yang telah putus haid, yang telah menopause. Kerana bila wanita ni menopause, aras hormon estrogen dia menurun selepas putus haid. Jadi estrogen ni dia penting untuk membantu badan menyerap kalsium dan mengurangkan mineral kalsium daripada tulang. Jadi apabila wanita ni putus haid, aras hormon estrogen dia menurun, jadi menyebabkan ketumpatan tulang berkurang. Sebab kalsium ni mudah nak hilang daripada tulang. Sebab itulah osteoporosis ni dia banyak menyerang kepada wanita lah. Kalau kita tengok iklan Anlin kan, dia tak ada kan macam ambil model lelaki tak, model perempuan kan. Dan dia merujuk kepada perempuan yang telah tua lah. Kerana osteoporosis ni risiko lebih tinggi kepada wanita yang usianya telah lanjut lah, telah meningkat. Ini adalah gambar tulang ini tulang normal. Tulang kita yang normal. Dan ini adalah tulang pesakit osteoporosis. Kita boleh nampak liang sangat berliang-liang dan liang dia besar. Tulang pesakit osteoporosis lebih nipis, lebih rapuh dan lebih berliang. Sebab itulah tulang pesakit osteoporosis ni dia mudah nak patah. Okey, cuba kita tengok. Pada waktu muda tegap lagi kan postur badan. Bila semakin berusia, semakin meningkat usia, kita nampak telah mula ada simptom osteoporosis kerana jisim tulang ni dia berkurang mengikut usia. Antara sistem osteoporosis termasuklah tulang mudah patah, pengurangan ketinggian dan postur yang bengkok. Setelah kita nampak wanita-wanita yang dah tua ni kan lama-lama dia semakin bongkok, semakin berkurang ketinggian dia. Yang kedua, kita ada penyakit osteomalacia. Kita tengok ini adalah penyakit osteomalacia. Osteomalacia kalau dia berlaku untuk orang dewasa, kalau untuk kanak-kanak kita panggil riket. Jadi apa itu osteomalacia? Osteomalacia ni adalah keadaan tulang lembut. Tulang menjadi lembut. Kenapa? Disebabkan oleh kekurangan kalsium, fosforus dan vitamin D. Jika berlaku dalam kalangan orang dewasa kita panggil osteomalacia. Khasnya dalam kalangan perempuan hamil.
Tetapi jika berlaku pada kanak-kanak, penyakit ini kita sebut sebagai rickets. Rickets ni menyebabkan tulang kanak-kanak menjadi lembut dan lemah dan boleh mengakibatkan kecacatan tulang. Okey, boleh beza Ini adalah tulang yang normal. Ini adalah tulang pesakit rickets. Okey. Kemudian kita ada arthritis. Arthritis ni ada banyak, 100 lebih jenis arthritis. Tapi untuk kamu dalam buku teks ni dia tekankan kepada osteoarthritis. Kalau tingkatan 5 tahun ni yang menggunakan silibus KBSM, dia ada 3 belajar osteoarthritis, rheumatoid arthritis, arthritis rheumatoid dan juga arthritis gout. Jadi kita pergi dulu kepada osteoarthritis untuk silibus kamu ni. Biasanya arthritis ni dia berlaku dalam kalangan warga tua. Apa penyebab kepada osteoarthritis? Disebabkan oleh kekurangan bendalai synovial dan kehausan rawan dalam sesetengah sendi. Rawan menjadi nipis dan ligamen memendek serta hilang sebahagian daripada kekenyalannya. Jadi bagaimana bentuk dia kita lukis. Okey, katakanlah ini adalah tulang tulang ni di hujung dia akan dibalut dengan rawan. Apa fungsi rawan ni? Untuk mengurangkan geseran dan menyerap hentakan. Okey, ini tulang lagi satu tulang bahagian atas, tulang bahagian bawah. Ini adalah rawan. So ini kita panggil sebagai sendi lah, sendi tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Jadi sekarang ni apabila bergerak kita tak rasa sakit kerana adanya rawan membalut tulang dan juga membran synovial yang merembeskan bendalai synovial yang akan mengurangkan geseran lah. Tetapi apabila berlakunya osteoarthritis, sama ada disebabkan kekurangan bendalai synovial ataupun rawan ni haus. Maksud haus tu dia semakin menipis. Jadi tip nipis je. Dia tinggal. Ataupun dia koyak. Jadi menyebabkan geseran antara tulang tu semakin bertambah. Dan akan menyebabkan rasa sakit. Sendi seperti sendi lutut akan bengkak, berasa sakit serta menjadi kurang fleksibel. Jadi arthritis ni dia akan menghadkan aktiviti harian seperti berjalan. Ini adalah sendi normal. Ini adalah sendi yang merosot akibat osteoarthritis. Jadi teacher pun nak ajar juga arthritis yang lain untuk pengetahuan je lah sebab 4-5 belajar yang ni, so teacher just ajar kamu je lah. Mana tahu dapat tambahkan pengetahuan iaitu tentang arthritis rheumatoid dan juga arthritis gout. Yang tadi kita belajar tu adalah osteoarthritis. Osteoarthritis disebabkan oleh kekurangan bendalai synovial ataupun disebabkan oleh rawan yang semakin haus, rawan yang semakin menipis, rawan yang koyak. Jadi ini adalah untuk arthritis rheumatoid. Kalau kamu tengok pada sendi-sendi ni membengkak. Kalau untuk arthritis rheumatoid, apabila membran synovial pada sendi di jari pergelangan tangan dan kaki menjadi bengkak dan radang. Yang tu. Yang ini adalah arthritis rheumatoid di mana membran synovial menjadi bengkak dan radang. Bengkak ni pada setiap sendi ni bengkak. Manakala satu lagi kita ada arthritis gout. Yang ini kalau kita mengamalkan diet yang tinggi dengan protein menyebabkan pengumpulan asid urik pada sendi. Itu adalah arthritis gout, juga menyebabkan sakit apabila bergerak. Kegendutan, kecederaan, faktor genetik juga menyebabkan seseorang berisiko tinggi menghidap arthritis gout.
Jadi kenalah menjaga berat badan yang ideal dan juga mengamalkan gizi yang seimbang. Lepas tu mesti kerap bersenam. Jadi kita masuk balik kepada penyakit tadi. Arthritis dah sudah, so kita pergi kepada penyakit seterusnya iaitu penyakit skoliosis. Pernah dengar kan penyakit skoliosis? Tulang belakang bengkok. Okay. Jadi bagi pesakit skoliosis, tulang belakangnya membengkok ke sisi dalam bentuk S atau C. Asalnya tulang turus vertebra, tulang belakang yang normal macam ni Jadi kalau orang ni sakit skoliosis, tulang dia jadi bengkok macam ni. Dia disebabkan oleh faktor genetik ataupun pertumbuhan tulang belakang yang tak normal semasa perkembangan akhir balik. Jadi banyaklah efek dia antaranya efek dia boleh macam bila wanita tu mengandung ke apa kan, jadi ruang tu macam terhimpit sedikit lah. Lepas tu lagi jadi mudah lenguh. Okey. Jadi bagaimana amalan-amalan untuk menjaga kesihatan sistem otot rangka? Pertama, kita kena amalkan postur badan yang betul. Ketika kita duduk, ketika kita berjalan, berdiri. Bila kita berdiri atau duduk, tak boleh, kita seharusnya tak boleh bongkok. Macam itulah, kena straight. Kena straight. Sebab kalau tak nanti dia akan menghalang pengaliran darah, menekan pada saraf dan organ utama. So ini postur yang baik ketika menggunakan komputer. Lepas tu mesti pakai pakaian yang sesuai. Jangan terlalu ketat. Sebab kalau ketat sangat boleh menyekat aliran darah dan menjejaskan sistem otot rangka. Lepas tu kasut pun kena sesuai bertumit rendah dan berkusen. Supaya dapat memberi sokongan dan mengelakkan kecederaan pada turus vertebra. Kalau pakai kasut tumit tinggi, nanti dia boleh memberi tekanan lebih lah kepada turus vertebra kita. Jadi mula nak bongkok kan. Okey, kemudian kena kerap bersenam. Kalau buat senaman saja tak boleh, mesti ada perkataan kerap bersenam. Tak ada kerap salah. Kenapa? Kerana kalau bersenam setahun sekali tak jadi. Kita kena kerap bersenam. Barulah boleh menjaga kesihatan sistem tulang rangka kita lah, rangka kita. Senaman ni dia boleh menguatkan struktur sendi serta menambahkan fleksibiliti otot dan ligamen. Senaman juga boleh membantu meningkatkan kekuatan tulang, meningkatkan mendapan mineral tulang pada orang dewasa dan menghalang osteoporosis pada warga tua. Tapi kalau senaman yang terlalu lasak, ekstrim pun bahaya juga. Sebab boleh menyebabkan kecederaan pada sistem rangka lah. Jadi mesti mengamalkan senaman yang dengan betul. Dengan betul Okey, lepas tu mengamalkan gizi yang seimbang, diet seimbang, pemakanan seimbang. Yang kaya dengan kalsium, biasanya susu kan, garam mineral, fosfat, vitamin C dan vitamin D. Vitamin D ni pentingnya dia membantu penyerapan kalsium. Manakala vitamin C ni meningkatkan jisim tulang. Yang mana kita kena ambil lah banyak sayur-sayuran dan juga buah-buahan sayur-sayur semua ni kan. Okey, jadi antara kesan poster yang tak betul semasa menggunakan telefon pintar, ada yang terasa ke? Yang ni poster yang betul kena check balik. Yang ni poster yang salah. Sebab ini kalau poster badan tak betul, dia akan menyebabkan sakit kepala, sakit bahu dan juga sakit leher. Lepas tu sukar nak bernafas dan juga sakit tulang belakang. Jadi boleh tengoklah apa lagi amalan terhadap pemakaian kasut tinggi. Lepas tu poster badan tak betul kan. Boleh tengok nanti. Ada soalan tak? Anak teacher dah bising dah ni. Cik. Ya. Saya ada tengok satu video ni. Dia kata kalau kita kuat main sukan,
Okey. Cucu tak dengar.